Ladang Info Ternak Jabatan Perkhidmatan Haiwan Perak di Sungai Siput menjadi lokasi perintis bagi ternakan burung unta dalam meneroka sumber baru kepada penyumbang ekonomi negeri. Sesuai dengan peranannya sebagai agensi perintis ternakan tersebut, burung unta diternak di sini adalah untuk tujuan penyelidikan, latihan penternakan, pasaran dan juga agroturism. Ladang Info Ternak seluas 500 hektar buat masa ini menempatkan 80 ekor burung unta baka, manakala 21 ekor lagi dijadikan pedaging. Burung unta boleh dikenali jantina dengan melihat kakinya. Kaki burung jantan berwarna merah, manakala betina pula berwarna kelabu. Haiwan spesies ini hidup di kawasan beriklim panas dan banyak terdapat di negara-negara Afrika. Ia akan menggugurkan bulu pada musim panas bagi menstabilkan suhu badannya. Sifat yang boleh menyesuaikan diri kepada perubahan suhu sekitarnya menjadikan ia spesies haiwan bernilai tinggi yang boleh diternak secara komersial di negara ini. Setiap inci anggota badan burung unta seperti kuku, tulang, kulit, bulu hingga ke kelonsong telurnya boleh menghasilkan pendapatan. Maka tidak hairanlah jika setiap ekor burung unta boleh memberikan pulangan sekitar RM9,000 jika digunakan secara optimal dengan menghasilkan produk giliran. Ladang Info Ternak ini mempunyai lebih 100 ekor burung unta. 80 ekor diternak untuk dijadikan induk, manakala selebihnya dijadikan pedaging. Bilangannya akan bertambah dari masa ke semasa. Burung unta memerlukan ruang yang agak luas sebagai tempat penginapannya. Tempat penginapan ini dipanggil pen. Pen berukuran 80 kaki kali 100 kaki adalah saiz minima paling sesuai untuk ternakan haiwan berwajah comel ini. Ia bagi membolehkan burung unta ini bergerak bebas sesuai dengan sifat aktifnya. Rumput gajah adalah makanan utama burung gergasi ini kerana mengandungi zat-zat yang sesuai sebagai bahan pemakanannya. Malah pihak Ladang Info Ternak menyediakan kawasan khas untuk membiarkan tumbuhan ini membiak secara semula jadi. Rumput ini perlu diracik kepada saiz lebih kecil sebelum dicampur bahan lain untuk dijadikan makanan. Tugasan ini biasanya dilakukan oleh 2 orang pekerja. Makanan rumusan puyuh penelur kemudian dicampurkan bagi menghasilkan pemakanan seimbang bagi burung unta. Setiap satu bahagian dedak dicampur dengan 2 bahagian rumput. Makanan rumusan puyuh penelur bertindak sebagai pembekal protein. Ia penting bagi mempercepatkan pembesarannya. Burung unta berumur 1,5 ke 2 tahun sudah boleh dituai untuk mendapatkan dagingnya. Pada umur sebegini, dagingnya sudah menjadi pejal dan lembut. Setiap ekor biasanya boleh membekalkan sekitar 25 kg daging. Harga pasaran sekilogram daging burung unta kini ialah sekitar RM60. Dengan harga sebegini, tidak semua orang mampu membelinya. Bagi mempromosi dan menggalakkan penternakan burung unta semasa penganjuran Karnival Info Ternak setiap tahun, ladang ini menjualnya di bawah harga pasaran iaitu RM15 sekilogram. Burung unta dipamerkan kepada orang ramai semasa pameran-pameran utama sambutan Hari Peladang dan Maha setiap tahun. Ia bagi menarik minat petani dan penternak untuk menceburi bidang baru yang mampu menjana pendapatan lumayan. Harga pasaran kulit seekor burung unta mencecah RM1,500 mengikut saiz. Lemak mewakili 80% dari sisa buangan burung unta, berpotensi sebagai penyumbang utama kepada pendapatan penternak dengan menghasilkan produk hiliran lain. Oleh itu, peluang untuk menternak kepada anda yang ingin menternak burung unta kerana kadar kematian anak burung unta adalah sangat tinggi dan anda perlulah mempunyai latihan dan juga kemahiran yang mencukupi. Kepada anda yang berminat untuk menternak burung unta, anda perlulah mengetahui teknik raman secara elektronik di mana ia dapat meningkatkan lagi kadar penetasan
telur burung unta. Jadi nak tahu lebih lanjut bagaimana eraman elektronik ini berfungsi, apa kata anda saksikan paparan ini. Eraman elektronik merupakan teknik terbaru diperkenalkan untuk penetasan telur burung unta. Di sini proses untuk persenyawaan di antara induk jantan dan induk betina. Selepas proses persenyawaan, induk betina akan mengeluarkan telur. Apabila induk betina telah mencapai 1 tahun, dia akan untuk jaga masa bertelur, dia akan membuat satu kawasan untuk bertelur. Purata setahun induk betina bertelur adalah 40 hingga 50 biji. Selepas dia bertelur, kita akan pungut telur. Kita akan labelkan pada telur kenaan nombor pen dan tarikh bertelur. Dan kita akan bawa ke pusat penetasan untuk kita menetaskannya untuk dalam jangka masa 42 hari. Setelah dibersihkan, telur akan menjalani proses eraman selama 39 hari di dalam mesin pengeraman elektronik ini. Suhu yang sesuai diselaraskan supaya telur dapat ditetaskan dalam masa yang ditetapkan. Eraman secara elektronik ini tidak boleh mempercepatkan tempoh penetasan, tetapi ia sangat membantu bagi meningkatkan kadar penetasan telur burung unta. Mesin ini mengambil alih tugas ibu induk untuk memanaskan telur secara semula jadi. Telur yang sudah dieram selama 39 hari di mesin pengeraman akan dipindahkan ke inkubator untuk proses penetasan. Proses ini mengambil masa 1 ke 2 hari sahaja. Kejayaan kaedah eraman dan penetasan secara elektronik ini dapat dilihat apabila mampu menetaskan 70% telur berbanding 40 ke 60% jika ditetaskan secara semula jadi. Walau bagaimanapun, ia sangat bergantung kepada kemahiran mengurusnya. Setelah menetas, anak-anak burung unta ini ditempatkan ke satu rumah ternakan khas untuk menjalani proses yang dipanggil perindukan pasu. Semasa proses perindukan pasu, alat pemanas khas Hoover gas digunakan bagi menstabilkan suhu anak-anak burung unta ini. Ini anak burung unta yang berumur 1 hari. Selepas pada penetasan, kita akan bawanya kepada perindukan pasu. Di perindukan pasu ini, anak ini akan berada selama 1 hingga 21 hari. Dan selepas daripada 21 hari, anak ini tidak perlukan lagi untuk perindukan pasu lagi. Dan kita akan bawa dia ke satu pen khas lah selepas daripada perindukan pasu. Permaidani dibentang di sekitar tempat perindukan pasu bagi mengelakkan anak-anak burung ini cedera akibat geseran lantai yang kasar. Geseran keterlaluan akan mengakibatkan penyakit radang sendi sebelum dipindahkan ke pen khas setelah berusia 21 hari. Radang sendi akan mengakibatkan kecacatan pada kaki. Kaki anak berusia 21 hari ini diikat bagi menstabilkan pergerakannya. Pada usia ini, kaki anak burung unta ini masih belum cukup kuat berbanding yang lebih berusia. Anak burung unta mengidap radang sendi dapat dilihat apabila ia tidak seaktif seperti mana yang lain. Kecacatan pada bahagian kaki ini bukan sahaja menyukarkannya untuk berdiri lama, malah untuk bangun juga. Selepas 3 bulan dibiarkan dalam pen khas tersebut, ia akan dipindahkan ke pen yang lebih luas.
Pen ini dibina khusus sesuai dengan saiz anak-anak burung unta ini. Ia ditempatkan di pen ini sehingga mencapai umur 5 ke 7 bulan sebelum boleh dikumpulkan bersama burung-burung unta dewasa yang lain. Semasa berusia 7 bulan, burung-burung ini baru boleh dikenal pasti jantinanya. Burung jantan akan memiliki kaki berwarna merah. Burung unta betina biasanya disaring sama ada sesuai dijadikan induk baka. Burung jantan dan selebihnya pula dijadikan pedaging sahaja. Biasanya lemak ayam dibuang begitu saja, tapi berbeza dengan lemak burung unta. Ini kerana lemak burung unta boleh diproses untuk menghasilkan minyak gosok. Dan untuk pengetahuan anda, selain daripada daging burung unta ini dijual secara segar, tentunya minyak gosok ini memberikan pendapatan sampingan kepada pengusahanya. Bota, sebuah pekan kecil yang sangat terkenal di negeri Perak. Di sinilah terdapat makam Tok Sago, seorang pejuang yang berjuang mempertahankan maruah bangsanya. Kini, Bota akan lebih dikenali kerana produk minyak burung untanya. Di Malaysia, minyak burung unta ini masih baru di pasaran berbanding negara-negara luar. Ia telah dikomersialkan sehingga menjadi satu industri. Burung unta mempunyai banyak kegunaan seperti mana pokok kelapa. Ini kerana keseluruhan anggota badan burung unta amat bernilai. Selain dagingnya berharga puluhan ringgit bagi setiap kilogram, kukunya juga boleh digunakan sebagai pengilap batu permata. Setiap keping kulit mentah seekor burung unta pula mencecah harga RM1,500 mengikut saiz kulit. Produk kraft yang menarik juga boleh dihasilkan daripada burung unta. Lemak mewakili 80% dari sisa buangannya, berpotensi sebagai penyumbang utama kepada pendapatan penternak dengan menghasilkan produk hiliran lain. Bahagian lemak yang kaya dengan omega 3, 7 dan 9 ini biasanya dibuang begitu saja. Melihat potensi ini, seorang pengusaha, Encik Syarum Syahidan di Lambur Kanan Bota Perak telah menghasilkan produk minyak burung unta sebagai minyak angin dan minyak gosok untuk pasaran dalam negara. Tidak ramai terfikir untuk menghasilkan produk hiliran berasaskan lemak burung unta ini. Beliau mendapat ilham menghasilkan produk ini setelah menjalankan penyelidikan sendiri di internet. Bermula dengan proses membersihkan lemak dan kemudiannya dihiris menjadi ketulan-ketulan kecil. Proses ini amat penting bagi membersihkannya daripada darah dan sebarang kotoran. Lemak kemudiannya dimasak menggunakan periuk dengan api sederhana. Api yang terlalu besar menyebabkan lemak mencair terlalu cepat dan menjadi hangus. Ini akan menjatuhkan grade minyak yang dihasilkan. Lemak hendaklah sentiasa digaul bagi mendapatkan suhu pemanasan sekata. Selepas 2 jam dipanaskan, minyak yang terhasil ditapis untuk mendapatkan patinya saja. Sisa lemak pemanasan peringkat pertama tadi boleh dimasak semula untuk mendapatkan minyak grade lebih rendah. Minyak ini dibahagi kepada 2 grade yang berbeza. Minyak ini juga boleh digunakan dalam masakan seharian kerana khasiatnya yang tinggi. Bahan-bahan lain perlu dicampur bagi menambahkan kualitinya. Untuk menghasilkan minyak Bibert Damburian grade 1, pertama kita perlu mencampurkan minyak zaitun extra virgin, minyak pati burung unta, minyak pati serawangi dan minyak pati peppermint. Proses melabel dilakukan terlebih dahulu kerana botol masih bebas daripada minyak dan memudahkan
Mesin khas digunakan untuk mengisi minyak ke dalam botol. Sukatan minyak pada setiap botol akan ditetapkan terlebih dahulu untuk memudahkan proses tersebut. Botol plastik digunakan bagi memudahkan pemasaran di luar negeri Perak. Ia juga bagi mengelak botol pecah semasa penghantaran. Botol yang telah siap diisi akan dipatri menggunakan alat pematri plastik khas bagi mengelakkan minyak terkeluar dari penutup botol dan menjaga kualiti minyak. Mengandungi vitamin A, D, E, F dan K, minyak ini sangat baik untuk kesihatan dan boleh digunakan merawat luka ringan, melecur, lenguh, kekejangan otot, gout dan banyak lagi. Mengapa saya menggunakan jenama Bibert Lamborian? Pertama, saya memikirkan untuk pasaran global. Sebab saya telah ada laman web saya sendiri di mana pesanan boleh dibuat melalui online dan boleh dibuka bila-bila masa saja. InsyaAllah dengan pasaran global ini, jenama Bibert Lamborian akan terkenal di seluruh Malaysia dan dunia amnya. Minyak ini mendapat sambutan sangat menggalakkan dari pengguna. Saya harapkan paparan mengenai penternakan burung unta, raman secara elektronik dan juga minyak burung unta memberikan anda idea untuk menternak selain daripada kambing, ayam dan juga lembu. Dan kepada anda penonton di rumah, kalau anda mempunyai sebarang cadangan, apa kata anda hantarkan kepada kami di agrotech@rtm.net.my ataupun anda boleh hubungi kami di talian 03-2288-7870. Seperti biasa kepada anda penonton di rumah, sentiasa ingat pertanian adalah perniagaan. Jadi kita jumpa lagi minggu hadapan.